Okey, seterusnya penonton, kami akan membawakan anda untuk menyaksikan cerita pagi dari Pulau Pinang iaitu berkenaan penstrukturan subsidi perlu diberi penekanan dalam Belanjawan 2025. Terus sahaja bersama dengan rakan kita yang sudah pun bersedia, Sharmila Rastam di sana. Silakan. Penstrukturan subsidi antara yang perlu diberi penekanan dalam Belanjawan 2025 yang dijadual akan dibentangkan Perdana Menteri pada 18 Oktober ini, dan itu antara pandangan pakar. Jadi untuk memperincikan lagi mengenainya, saya kini bersama dengan Pengarah Pusat Penyelidikan Dasar Universiti Sains Malaysia USM iaitu Profesor Madya Dr. Azim Fazwan. Jadi, Prof, bagaimana Prof lihat untuk tentang struktur subsidi? Apabila kita bercakap mengenai belanjawan sesebuah negara, ada beberapa objektif yang ingin dicapai. Yang pertama sekali ialah untuk pengagihan kekayaan yang lebih saksama. Yang kedua ialah untuk mengurangkan jurang di antara wilayah. Dan yang ketiga ialah untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Jadi dalam konteks negara kita, kerajaan telah pun bermula untuk mengstruktur semula subsidi. Kita lihat langkah pertama yang diambil oleh kerajaan ialah untuk menarik balik subsidi diesel. Bukan menarik balik tetapi strukturnya lebih bersasar. Jadi ini merupakan satu kaedah yang mana kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan subsidi pukal, yang mana orang yang tidak berhak menerima subsidi akan menerima subsidi. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ialah untuk memastikan golongan yang perlu sahaja yang akan mendapat subsidi. Ini akan dapat membantu kerajaan untuk menyalurkan lebihan dana ke arah program-program yang boleh membantu rakyat. Yang kedua, Perdana Menteri juga ada menyentuh mengenai penarikan balik ataupun pengurangan subsidi kepada pelajar daripada keluarga T20. Ini juga saya rasa satu strategi yang bijak, kerana ianya akan memastikan subsidi hanya akan diperolehi oleh golongan yang memerlukan subsidi sahaja. Dan ini juga dapat mengurangkan kadar pembelanjaan kerajaan. Dalam arti kata lain, subsidi ataupun perbelanjaan kerajaan akan lebih membantu golongan yang memerlukan pertolongan daripada kerajaan. Dan ini amat penting kerana ianya dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan pembelanjaan dan hanya menyalurkan bantuan kepada kumpulan yang perlu sahaja. Okey, jadi bagaimana pula dengan contohnya usahawan industri kecil sederhana, kalau Prof lihat? Saya rasa kerajaan sememangnya telah pun membantu golongan ini dengan memberi pelbagai insentif. Itu saya rasa dalam bentuk yang berbeza daripada subsidi. Apa yang kerajaan sering lakukan untuk membantu usahawan SME ini ialah untuk menyalurkan insentif, dan kedua ialah dengan pemberian grant untuk pembangunan usahawan. Dan ini saya rasa diteruskan. Tetapi apa yang kita sarankan ialah agar kerajaan melihat semula pemberian subsidi pukal, seperti sebagai contoh minyak, di mana kita lihat sekarang ini RON 95 ianya merupakan minyak yang berbentuk subsidi, di mana semua orang yang boleh membeli minyak RON 95 iaitu minyak bersubsidi, walaupun ianya daripada golongan T20, ianya juga dapat menikmati subsidi ini. Jadi apa yang harus dilakukan ialah untuk melihat sama ada subsidi itu lebih bersasar dan kumpulan yang layak menerima sahaja yang menerima subsidi-subsidi ini. Makna kata kalau struktur subsidi, dia akan lebih memberi naik taraf, boleh naik taraf sosioekonomi golongan B40 khususnya dan juga yang memerlukan. Ia tidak semestinya menaik taraf hidup golongan B40, tetapi apabila kerajaan melaksanakan subsidi bersasar, maka kerajaan mempunyai dana yang lebih untuk membantu golongan yang memerlukan. Dalam arti kata lain, golongan yang tidak sepatutnya mendapat subsidi seharusnya ditarik balik ataupun mereka harus membayar kadar pasaran, bukannya mendapat harga subsidi. Dan ini saya rasa sedang dilakukan dan ianya baik untuk ekonomi negara. Jadi terima kasih Prof. Jadi itu dahulu yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Pulau Pinang. Jadi kembali kepada rakan kita di studio.
Terima kasih. Okey, terima kasih Syamila Rastam untuk perkongsian cerita pagi dari Pulau Pinang, juga turut membicarakan berkenaan pra-belanjawan, bagaimana pentingnya untuk penstrukturan ataupun penyasaran subsidi ini terus dilaksanakan. Ya.